Baik, bawah tajuk membina perwakilan data, kita sudah belajar mewakilkan data dengan 4 bentuk grafik, iaitu carta palang, carta pie, graf garis dengan plot titik. Saya harap korang semua dah menguasai cara untuk mewakilkan data dalam 4 bentuk grafik ini. Bagi sesiapa yang belum kuasai, sila tengok balik video yang saya post kat YouTube tu, berulang kali. Please sampai awak faham ya. Kalau masih tidak faham, sila PM saya. Sekarang kita belajar bentuk grafik yang terakhir yang boleh mewakili data kita, iaitu plot batang dan daun. Apakah itu plot batang dan daun? Plot batang dan daun ialah perwakilan data yang mengasingkan nilai data kepada batang dan daun mengikut nilai tempat. Apa maksud nilai tempat? Kita ada sah, puluh, ratus, ribu, betul tak? Itu adalah nilai tempat. Daun biasanya ialah nilai digit akhir nombor itu. Batang ialah digit atau digit-digit yang lain di sebelah kiri nombor itu. Plot batang dan daun mengekalkan nilai data asal. Jadi, kita dapat melakukan pengiraan aritmetik ke atas nilai itu bagi tujuan analisis data. So jom kita tengok sama-sama contoh 8. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 20 orang murid di sebuah kelas. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. So untuk contoh 8, first step kita perlu bina plot batang dan daun. Lepas tu kita perlu nyatakan kesesuaian plot batang dan daun untuk mewakilkan data yang berikut ni. Boleh ya pelajar? Jom kita mula bina plot batang dan daun. Mungkin bagi korang tak pernah pun tengok plot batang dan daun ni bentuk dia macam mana. So sekarang saya bagi tahu. Plot batang dan daun ni bentuk dia macam lebih kurang macam jadual. Tapi kalau saya nak cakap itu adalah jadual, plot batang daun adalah jadual, sebenarnya salah Tapi dia punya bentuk lebih kurang sama dengan jadual. So saya tunjukkan dulu macam mana kita nak bina plot batang dan daun First step, kita buat garis macam kita nak buat jadual Tereng. Lepas tu jadual ini kita bahagikan jadual ini kepada 2 bahagian. Iaitu 2 kolom ataupun 2 lajur lah. Macam ni lah. Lepas tu yang sebelah kiri adalah bahagian khas. Untuk batang. Dan yang sebelah kanan adalah ruang khas untuk daun. So ini bentuk dia. Plot batang dan daun. Kita ada batang sebelah kiri, lepas tu kita ada daun di sebelah kanan. Sekarang mari kita rujuk data yang diberi dalam soalan ini. Semua ini merupakan markah matematik. Betul, pelajar? So semua markah ini mempunyai berapa digit, pelajar? Ada 2 digit. So di sini kita ada 2 nilai tempat, iaitu sah dengan puluh. So sah atau puluh yang patut letak pada bahagian batang ataupun letak pada bahagian daun, macam mana kita nak tentukan? Jom kita rujuk balik nota tadi. Daun biasanya ialah digit akhir nombor itu. So, kalau digit akhir, nilai tempat dia adalah sah. So, semua digit yang akhir ni, yang belakang ni, yang nilai tempatnya sah, kita akan letak pada daun. Lepas tu, untuk batang pula, kita baca balik di sini Batang ialah digit atau digit-digit yang lain di sebelah kiri nombor itu. So, dah sangat jelas? Di sebelah kiri ini semua adalah nilai tempatnya puluh, betul? So ini adalah nilai tempat puluh. Dah settle, kita dah tahu nak tulis macam mana. Sekarang kita perlu susun semua nombor ini. First, kita perlu cari nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil dalam data numerik yang diberi ni. So kita cari dulu. Mana satu nilai yang paling besar? Nilai yang paling besar 86. Yes. Lepas tu kita cari nilai yang paling kecil 32. Ada lagi tak? Tak ada kan? So 32. So nanti puluh di sini kita akan mula dengan 3.
Okey, sebab yang paling kecil adalah apa untuk batang adalah nilai tempat yang puluh So yang paling kecil adalah 3, yang paling besar adalah 8. So kita perlu tulis dari 3 sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, mungkin kamu akan tertanya-tanya, cikgu, dari 3 sampai ke 8 tapi di atas ini tak ada pun nilai 40 lebih. Kenapa kita nak tulis 4 di sini? Okey, ingat pelajar, untuk yang bahagian batang ini, okey, wajib kita tulis nombor ini ikut tertib menaik dari kecil ke besar. Okey, so jangan tinggalkan 4 tu sebab kita kena ikut urutan nombor. Jangan 3 lepas tu tiba-tiba 5. Okey, 4 itu kita tak boleh abaikan kita kena tulis sebab dia perlu ikut urutan nombor. Okey, untuk bahagian daun pula, kejap sebab saya punya panjang sangat ni. Kita buat sampai sini je. Okey, kita nak masukkan nilai dan digit yang nilai tempatnya sah. Okey, so sekarang kita mula dengan yang 3. Tereng, yang 32. Ada satu sahaja, tak ada lagi yang 30 lebih. Okey, so 2 ini saya tulis pada bahagian daun. Teneng. Habis. Itu sahaja. Okey, boleh Lepas tu, untuk 4, tak ada 40 lebih. So, kita terus kepada 50 lebih. Ini saya padam. 50 lebih. Ada berapa? Kita bulatkan dulu. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ada lagi tak? Tak ada. Ada 6. Okey, so sekarang kita ada 6 nombor. Okey, kita mau tulis digit yang nilai tempatnya adalah sah. So kita mau tulis yang mana satu dulu? Kita susun. Okey, ikut tertib menaik. Okey, untuk digit yang nilai tempatnya sah. Okey, kita tengok nilai yang belakang ni. Ada 0, ada 6, ada 0, 8, 2, 9. So kita mula dengan yang paling kecil iaitu 0. So, kita tulis 0. Yang pertama adalah 0. 50 punya. 0 ada berapa? 1, 2. So, kita perlu tulis 2 0. Okey, bagi sesiapa, kalau dia nak tulis di sebelah satu kotak lagi, tak ada masalah. Bagi sesiapa nak selang satu kotak pun tak ada masalah. Kalau nak selang satu kotak, nanti semua digit yang awak tulis wajib selang satu kotak. Kalau awak tak nak selang kotak, semua nombor ni awak tulis bersebelahan pun tak ada masalah. Okey, kalau nak nampak kemas, saya tulis selang satu kotak lah. Okey, boleh pelajar? Okey, seterusnya, lepas 0. Kita nampak digit mana satu yang nilai yang lebih kecil, yang nilai tempatnya sah? 2, betul tak? 2. Okey, lepas tu 53, 54 tak ada, 55 pun tak ada, 56. So, 6. 7 tak ada, kita ada 8, 1 dengan 9, 1. So, 8, 9. Okey, 0 ada 2. Sebab apa? Kita ada 2 nilai yang 50. Nampak tak di sini? 1, 2. So, kalau ada 2, 50, kita perlu tulis 2 kali 0 itu. Okey, so sekarang macam mana kita nak baca batang dengan daun? Saya tunjuk 50. 50. 5, 2, 5, 6. 5 ni maksudnya puluh kan? So 58. 59. Macam ni. Okey? So saya rasa korang dah faham Setakat ni macam mana kita nak bina plot batang dan daun Okey, dan macam mana kita nak baca. Ini yang penting. Kita kena pandai membaca. Okey, plot batang dan daun ni. Okey? Seterusnya. 50 lebih sudah. So, saya lorekkan sikit dulu. Takut nanti keliru kan. 50 lebih punya semua sudah. So, saya dah potong. Yang bulatan tu saya bulangkan. Okey. Sekarang kita terus kepada yang 60. 60 lebih punya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang nilainya 60 lebih. Okey, so sekarang kita mula dengan digit yang paling kecil nilainya untuk nilai tempat yang sah So 60. Ada 1.
60 ada satu sahaja. So, 10. Lepas tu 61 tak ada, 62 tak ada, 63 ada 2. So, kita perlu tulis 23. Okey, 63, 63. Lepas tu 64 di sini. So, 64. 65 tak ada, 66 tak ada, 67 ada. So, 7. 68 tak ada, tapi 69 ada 2. Okey, so 69 ada 2. Okey, so ini kebaikan kalau kita guna buku kotak. Nampak? Kemas. Dia pada lajur yang sama. Cantik. Tak ada yang sengit. Kalau sesiapa yang guna buku garis, berhati-hati kalau boleh tulis sebaris macam ni satu lajur pada lajur yang sama jangan awak tulis macam ni. Jadi macam ni. Tak mau. Dia mesti sama lajur. So, saya boleh nampak dah 50 kurang 1 daripada 6. 50 lebih punya markah ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, untuk yang 60 lebih punya ada berapa? Dia lebih 1. So, 7. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Okay? So, jelas Belajar cara nak tulis dengan cantik Okay. Lepas tu kita teruskan kepada yang 70 lebih. 70 lebih punya ada 1, 2, 3, 4. Okey, kita ada 4 nilai. Okey, macam yang tadi kita tengok digit yang berada pada nilai tempat sah ni, yang belakang ni. Kita tulis dari kecil ke besar secara tertib menaik. So 1, 5, 7, 8. 1, 5, 7, 8. So 71, 75, 77, 78. Okey, dan 80 lebih punya ada 2 sahaja, iaitu 82 dengan 86. Okey, dah siap. Okey, kita semak dulu. Okey, betul tak bilangan semua ini? Okey, kita rujuk balik soalan. Dia kata data berikut menunjukkan markah ujian bagi 20 orang murid. So kita kira, betul tak bilangan yang kita tulis di sini ada 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes, cantik semua. Lengkap. Okey, ada 20 markah di sini untuk plot batang dan daun saya. Okey, so setakat ini saya rasa semua dapat ikut Ni nampak macam jadual kan? Sekarang saya nak buat satu benda yang menunjukkan ini bukan jadual. Okey, sebab di sini kita akan tambah satu benda iaitu kekunci. Sebab ramai yang tak boleh baca ataupun tak pandai baca plot batang dan daun ini. So kita perlu bagi kekunci ini. Ataupun sebenarnya cara nak baca setiap plot batang dan daun sebenarnya tak sama. Okey, itulah sebab kita perlu bagi satu kekunci. Untuk bagi tahu orang yang akan baca nanti dia tahu macam mana nak baca. Okey, 3/2. Kita ambil yang pertama yang ini. 3 lepas tu stroke 2. Stroke ini dia macam yang ni lah. Yang garis di sini lah. Okey? Boleh pelajar? So, 3/2 bermaksud 32 markah. Awak bagi satu kekunci ni, nanti terus orang yang baca plot batang dan daun ni dia akan faham. Rupa-rupanya 3/2 ni maksudnya 32. So, nanti bila dia baca tu dia akan tahulah. Ini baca sebagai 50. Lepas tu, ini adalah 50. Lepas tu, ini adalah 71. Macam itulah dia dah boleh baca. Okey, kekunci ini sangat penting. Okey, seperti biasa, kita belum siap lagi selagi tak ada tajuk. Ini saya padam masa dengan puluh ni. Okey, so apakah tajuk untuk plot batang dan daun ini? Ini semua adalah markah apa? Ujian matematik. Betul? So saya tulis je. Markah ujian matematik. Okey, sekarang barulah boleh saya kata plot batang dan daun saya ini dah lengkap. Boleh Okey, dalam soalan dia suruh kita berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ni. So korang rasa sesuai tak kita guna plot batang dan daun untuk wakilkan data di sini? Sesuai kan? Okey, jom kita sama-sama menjawab. Kita guna pen warna biru. Okey, so jom kita jawab sama-sama. Plot, saya tulis jauh sikit lah.
plot batang dan daun ini sesuai digunakan untuk memaparkan markah ujian bagi setiap murid di dalam kelas itu. Okey, ataupun ayat mana-mana yang awak buat sendiri dan maksud dia lebih kurang sama. Okey, saya pun boleh terima. Okey? Itu sahaja untuk membina plot batang dan daun. Saya harap semua dah jelas ya.